Okey. Kamu nampak di skrin masing-masingnya apa yang kita nak lihat sebelum kamu belajar sejarah. Kita lihat beberapa panduan umumnya untuk kamu memantapkan lagi pembelajaran kamu dalam mata pelajaran sejarah ini. Jadi kamu mesti pastikan ya, semasa kamu belajar sejarah, kamu pastikan perkara-perkara ini kamu beri perhatian. Ya, masa belajar sejarah kamu mesti pastikan perkara-perkara ini kamu beri perhatian. Sebab ini dah di antara perkara yang akan kamu tulis kembali ya, dalam peperiksaan. Ya. Ini jadi saya dedahkan kamu tentang panduan umum belajar sejarah. Ya. Okey, dia tak banyak. Saya hanya berikan 4 perkara ini saja. Okey, yang pertama sekali, apabila kamu akan belajar sejarah, guru kamu akan menerangkan tentang sesuatu konsep. Bagi setiap tajuk utama dalam mata pelajaran sejarah SPTN ini, pelajar-pelajar akan didedahkan tentang konsep. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep? Konsep ini merujuk kepada maksud sesuatu fasa. Ya, fasa tu maknanya ayat-ayat yang tertentu yang ada bagi tajuk tersebut. Ya, maknanya konsep tu perkara asas lah ya. Kemudian konsep ni juga dia juga merangkumi. Kadang-kadang kamu perlu melihat kepada makna perkataan-perkataan tertentu. Ya, itu juga menjurus kepada konsep. Misalnya saya bagi contoh kata dalam tema yang pertama kamu akan belajar tentang masyarakat feudal, masyarakat agraria, masyarakat maritim, masyarakat industri. Jadi bila kamu akan belajar tentang tajuk-tajuk yang berkaitan dengan masyarakat ini, maka kamu kena mengetahui tentang konsep. Ya, jadi apa yang kita maksudkan dengan konsep, misalnya kamu kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat. Jadi tu bila sebut perkataan masyarakat tu menjurus kepada maksud perkataan tertentu. Kemudian misalnya kamu akan belajar tentang masyarakat agraria. Masyarakat agraria. Jadi dia telah menjurus kepada satu frasa ayat kan. Jadi kamu akan belajar apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat agraria, iaitu masyarakat, sekumpulan masyarakat yang tinggal di kawasan persekitaran sungai dan laut yang terlibat dengan aktiviti perairan, kelautan ataupun perikanan. Jadi maknanya kamu itulah di antara perkara-perkara asas yang terangkum dalam konsep. Jadi konsep ni memang sangat penting. Sebab maklumat yang berkaitan dengan konsep ini, pelajar-pelajar akan tulis kembali semasa dalam untuk menjawab soalan, khususnya di bahagian pengenalan ataupun pendahuluan bagi sesuatu esei sejarah. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan konsep. Ya, jadi kamu ingat ya, perkara penting yang kamu perlu ambil berat semasa belajar sejarah ialah mengetahui ataupun mengambil tahu tentang konsep sesuatu tajuk itu. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, sejarah ni memang tidak dapat lari daripada fakta. Sejarah dan fakta ni memang adalah perkara yang saling berkait. Ya? Ya? Jadi mata pelajaran sejarah ni akan melihat fakta-fakta
yang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang tertentu. Memang kamu kena, perkara yang kedua yang sangat penting, kamu kena mengenal pasti fakta-fakta ataupun yang kita panggil sebagai isi-isi penting bagi sesuatu tajuk berkenaan. Jadi kamu kena kenal pasti fakta-fakta utama dia. Sebab fakta ni untuk menjawab soalan sejarah khususnya dalam SPTM memang pelajar-pelajar kena kemukakan fakta. Jadi bila dah ada tajuk, kamu dah tahu konsep, kamu kena kenal pasti fakta-fakta. Ya? Fakta-fakta ni adalah satu perkara yang sangat penting. Inilah yang akan memberi kamu banyak markah semasa kamu dinilai dalam jawapan SPTM kamu. Jadi apakah yang kita maksudkan dengan fakta ni? Fakta ni menjurus kepada perkara-perkara ataupun isi-isi penting bagi sesuatu tajuk. Di mana fakta ni biasanya kita akan bahagikan kepada dua bahagian. Satu fakta utama dan satu lagi fakta sampingan. Ya? Maknanya fakta utama tu fakta yang induk. Maknanya fakta sampingan tu fakta yang berada di bawah fakta di dalam fakta induk tadi. Jadi kamu kena kenal pasti. Biasanya cikgu kamu memang akan membantu kamu ya untuk menerangkan fakta utama. Tetapi untuk fakta sampingan, sebab dia ada banyak fakta sampingan dalam sesuatu fakta utama, maka biasanya pelajar tu dia boleh mengenal pasti fakta sampingan tu ikut kebijaksanaan kreativiti masing-masing. Sebab ada pelajar dia faham fakta utama dia, okeylah fakta utama tu semua orang akan belajar perkara yang sama. Tetapi fakta sampingan tu biasanya dia akan berkaitan dengan fakta-fakta ataupun apa yang pelajar tu sendiri nak ingat ataupun faham tentang suatu tajuk. Jadi kami pastikan bahagian fakta ni memang bahagian yang sangat penting untuk pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran sejarah. Inilah di antara perkara utama yang pelajar kena huraikan dalam peperiksaan. Okey, perkara yang ketiga, semasa belajar sejarah ni, kamu kenal pastinya apakah huraian yang berkaitan dengan fakta tadi. Kita nombor 2, kita dah tahu fakta. Sekarang huraian dia, maknanya menjurus kepada fakta sampingan tadi yang kamu kena kenal pasti. Ya, biasanya dalam sejarah, antara perkara-perkara yang terkandung dalam huraian tu, dia berkaitan dengan kenapa. Maknanya ada sebab-sebab yang berlaku sesuatu yang berkaitan dengan fakta tadi. Sebab-sebab dia. Ya, sebab dia. Kenapa misalnya berlaku perang? Ya, sebabnya ingin merebut kuasa ke? Ingin memperluaskan kawasan jajahan Taliban ke? Caranya apa misalnya? Cara. Ya, apakah ni cara? Ya, iaitu dengan memerangi negara lain. Ya, ataupun bagaimanalah ya tindakan cara ni. Tujuan, mengapa tujuan? Misalnya untuk apa? Ya, untuk mengaut hasil sumber bumi di negara tersebut. Jadi perkara-perkara ni apa maknanya yang ketiga ni juga sangat penting untuk menerangkan fakta ni. Jadi huraian ni sangat penting untuk kamu kenal pasti sebab dia akan menerangkan tentang fakta yang pelajar-pelajar perlu ketahui berkaitan dengan sesuatu tajuk ini. Jadi ini adalah sedikit-sedikitlah yang saya sebutkan bagaimana kamu nak mengenal pasti huraian-huraian apa yang sepatutnya kamu beri perhatian
bukanlah mestinya semua perkara ni mesti ada dalam huraian kamu, tidak, ya. Bukan kata mesti ada, sebab tujuan, cara, tindakan dan peristiwa ni perlu ada pada setiap fakta tu, tidak, ya. Mana-mana, biasa mana-mana dua lah, mana-mana dua, ya. Bagaimana, ya, ataupun peristiwa dia apa, ya, ataupun kenapa akan bersambung dengan cara, ya. Jadi dia biasanya mana-mana dua lah, ya. Okey, terusnya perkara yang keempat yang kamu perlu beri perhatian semasa belajar sejarah ni, iaitu kena kenal pasti hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu fakta tu yang kita sebut sebagai contoh, ya, yang kita sebut sebagai contoh, ya. Maknanya ada cerita untuk dimantapkan lagi yang dikaitkan dengan satu fakta tu, ya. Jadi bila dalam satu cerita tu, ya, kamu kena kenal pasti contohnya, iaitu misalnya bila ada berlaku satu peristiwa tu, bila berlaku sesuatu peristiwa tu, bila berlaku mestilah dia berkaitan dengan tahun ataupun ada tarikh-tarikh yang tertentu, ya. Ada tahun dan ada tarikh-tarikh yang tertentu, ya. Misalnya kalau tahun tu kita kata, kita sebut, ya, tahun 2021, itu tahun kan. Kemudian kita nak lagi spesifik, ya, iaitu pada 1 Ogos tahun 2021. Maknanya itu lebih spesifik. Tapi dia mana-mana lah, ya. Kalau kita boleh dapat tarikh yang khususnya, tarikh yang spesifik, kita boleh tulis. Kalau tak dapat pun kita boleh tulislah tahun dia. Kalau lah tak dapat juga, bolehlah bagi dalam tempoh abad, ya. Sebab sejarah ni dia memang sangat berkait rapat dengan jangka masa ataupun tempoh masa, ataupun kita panggil dia time frame, ya, tempoh masa tertentu tu. Dalam sejarah dia mesti ada, ya, tarikh-tarikh tu, tahun-tahun dia. Paling-paling kurangnya adalah abad keberapa. Sejarah ni memang tak dapat lari daripada tahunnya, tapi bukanlah satu perkara yang sangat wajib, ya. Bila ada sejarah, betapa pelajar tu kadang-kadang dia jadi sangat fobia dengan sejarah sebab tak mampu nak ingat tahun, sebab tahun tu tahun yang dah lalu kan. Ini maknanya sejarah ni peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada zaman dahulu, ya. Jadi pelajar kata kita lah nak ingat, tak boleh nak ingat. Tak apa, kita bukan nak sangat khusus, sebab tu dia bagi. Kalau ada tarikh yang khusus, boleh bagi. Kalau tak ada, pergi tahun. Kalau tak ada lagi, tak mampu lagi nak ingat, ambil dalam tempoh abad. Itu lebihlah nak membantu pelajar. Kemudian, untuk contoh ni, pelajar-pelajar kena perhatikan, ya, apakah nama-nama orang yang terlibat. Itu siapa tu lah nama orang yang terlibat dalam sesuatu peristiwa tu, ya. Jika ada berkaitan lah, ya. Kemudian boleh juga dalam contoh ni kenal pasti di mana, ya, satu tempat itu ataupun lokasi berlakunya sesuatu peristiwa tu, ya, tempat ataupun di mana, ya, berlaku sesuatu peristiwa tu. Misalnya sebab kita sejarah dunia, kita mungkin nak tengok, okey, peristiwa ini berlaku di Spanyol ke, peristiwa ini berlaku di Portugal ke, peristiwa ini berlaku di Amerika Syarikat ke, peristiwa ini berlaku di Perancis ke. Jadi dia ada nama, itu nama yang sangat umum. Kalau nak bagi khusus lagi pun ada, misalnya dia berlaku di sesuatu bandar ataupun tempat-tempat yang tertentu, itu juga boleh diterima pakai. Kemudian apa yang bahagian yang keempat tu apa? Ataupun peristiwa. Ya, misalnya kita katakan, ya, pada 31 Ogos tahun 1957, ya,
isytiharan kemerdekaan telah pun dilakukan oleh Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jadi maknanya ada peristiwa, ada tahun, kalau nak letak lagi tempatnya di Stadium Negara. Maksudnya ada tahun, ada nama orang, ada peristiwa, ada tempat dia. Jadi semua ni boleh terangkum sekali. Tetapi tidak semua tu boleh ada boleh kamu kenal pasti keempat-empat perkara ni pada satu masa, tidak. Kadang-kadang kamu ada dua perkara daripada sini, ada tahun, ada siapakah orang yang bertanggungjawab tu ataupun orang yang terlibat, pun dah memadai. Kadang-kadang ada nama orang dan ada nama tempat, pun dah memadai. Kadang-kadang ada nama tempat dan ada peristiwa pun dah memadai. Biasanya untuk kamu kenal pasti contoh-contoh yang khusus ni, biasanya yang ada nama khas itu adalah boleh dikategorikan sebagai contoh. Kenapa contoh ini penting? Sebab dalam setiap huraian esei sejarah, contoh ini adalah perkara yang harus pelajar-pelajar masukkan dalam huraian ataupun dalam sebarang esei sejarah yang diperlukan untuk menjawab soalan sejarah peringkat SPPM. Jadi itulah di antara 4 perkara penting yang ingin saya maklumkan kepada pelajar-pelajar semasa belajar sejarah. Maka kamu mesti kenal pasti 4 perkara ini. Sebab ini adalah perkara-perkara yang akan membantu kamu untuk menjawab soalan sejarah. Sebab soalan sejarah SPPM bentuk jawapannya adalah dalam bentuk esei yang lengkap. Maksudnya esei lengkap ini adalah karangan, sebuah karangan yang lengkap. Jadi kenapa perkara ini saya terangkan pada sesi awal pembelajaran kita ni? Sebabnya jika kamu kuasai 4 perkara ini, maka insya-Allah kamu akan fokus kepada pembelajaran sejarah tu. Maknanya kamu tidak ada hala tinggi. Sebab daripada semester 1 sampai semester 3, cara untuk menjawab soalan sejarah ni sama sahaja. Jika kamu dah kuasai perkara teknikal dalam pembelajaran sejarah, maka insya-Allah dia akan membantu kamu untuk sejarah dengan baik. Jadi dia dapat membantu. Dia sudah di sini saya dah bagi panduan panduan bagaimana kamu nak lihat, nak mengenal pasti, nak mencari maklumat-maklumat yang berkaitan dengan sejarah bagi memenuhi tuntutan untuk menjawab sejarah pada peringkat SPPM. Jadi inilah di antara perkara-perkaranya. Jadi semasa belajar kamu kena kenal pastilah, oh yang ni fakta dah ada. Huraian dia pula, kamu kena tengok macam mana huraian dia. Oh contoh dia ada ke tidak. Kalau tak ada, kamu kena rujuk lagi. Ini sebab untuk kamu nak menghadapi peperiksaan SPPM pada peringkat SPPM ni, sebagaimana yang kamu sedia maklum, tidak ada sebarang buku teks. Peringkat SPPM tidak ada buku teks. Tetapi pada peringkat SPPM ini disediakan pelbagai buku rujukan. Maknanya satu tajuk tu kamu boleh rujuk daripada pelbagai sumber. Jadi secara tidak langsung, semua maklumat-maklumat yang disenaraikan di sini keperluannya memang kamu dapat cari. Kalau tak ada dalam satu buku ni, cari dalam buku lain pula. Begitulah seterusnya.
Sehinggalah perkara-perkara ini dapatlah kamu penuhi, dapat kamu capai, dapat kamu tahu, dapat kamu faham tentang sesuatu tajuk yang kamu pelajari. Okey? Saya harap kamu dapat mengambil ingatan, membuat catatan. Ya. Jika kamu dah kuasai 4 perkara ni, maknanya kamu ingat, oh hari ni kamu belajar konsep, kamu belajar fakta, kamu dah tahu apa huraian bagi fakta tu, ada dah contoh untuk menjelaskan tentang fakta tadi, maka insyaAllah kamu dah sudah berada pada landasan yang betul ya, semasa belajar sejarah. Ya. Jadi inilah di antara perkara penting yang saya nak kongsikan kepada kamu pagi ini berkaitan dengan pembelajaran sejarah. Ia panduan untuk kamu belajar sejarah. Sekian pada pagi ini berkaitan dengan panduan umum untuk belajar sejarah. Bahagian inilah ya. Bahagian inilah yang yang perlu kamu bagi perhatian. Itu saja berkaitan dengan perkara umum untuk kamu belajar sejarah. Ya.